位弟兄姐妹平安。 Shalom Bapak Ibu sekalian, 我们开始今天的崇拜， kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. 我们来唱一首诗歌， Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, 进入主的圣殿里面 Ku。datang ke hadirat-Mu. 我进入你圣殿中，以赞美的歌声，我里充满着欢喜，要歌颂赞美你。哦，主，我的神，你配得敬拜尊荣，我要荣耀你至高者的生命，一切荣耀都归于你。我敬拜你，我敬拜你，在荣耀宝座上的主，一切歌颂尊贵，荣耀都归于全能真神。我敬拜你，我敬拜你，在荣耀宝座上的主，你是王，是我的主。Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, oh Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. 我们一起来宣告我们的信仰。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 时刻虚主， Tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Oh, 为时刻惜你救主恩生，虽有肉身死灵，主为我心，我信你，我珍惜你，每时
Yang waktu aku perlu pimpinanmu, berilah anugerahmu, oh Tuhanku. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang dalam bertata di dalam surga, puji kami bersyukur ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah, karena Engkau Allah yang Bapa yang patut kami puja ya Tuhan, karena Engkaulah Allah segalanya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang luar biasa yang selalu memimpin dan menyertai hidup di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami juga bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali, kami boleh beribadah ya Bapa. Walaupun kami beribadah hanya di rumah saja Tuhan, tapi itu tidak kami percaya Tuhan itu tidak akan mengurangi anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk para pemimpin, dimanapun ya Tuhan saat ini seluruh dunia. Kami tahu Tuhan ada virus yang begitu menakutkan bagi setiap kami Bapa. Kiranya melalui Tuhan Engkau beri hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga kami virus ini boleh cepat berlalu Bapa. Bapa terima kasih, kami juga menyerahkan setiap jemaat kami, jemaat Elim ya Tuhan. Biarlah saat ini walaupun kami di seluruh jemaat Elim hanya beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengangkat pujian, jangan pernah menyerah. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. 接下来由我们的刘牧师为我们讲神的话语。 Selanjutnya adalah pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Liu. Cinta 弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom saudara-saudari kekasih. 我们听神的话语之前，我报告教会的信息。 Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu akan saya sampaikan warta gereja. 怎么样？现在所有的弟兄姐妹都身体健康吗？ Nah, bagaimana kesehatan setiap kita saat ini? Apakah kita semua dalam keadaan sehat? 现在无论怎样，最重要的就是身体健康。 Dan oleh karena kondisi saat ini, mari kita semuanya menjaga kesehatan kita. 所以每位弟兄姐妹一定保重身体健康。 Oleh karena itu, maka seluruh jemaat Tuhan diharapkan untuk benar-benar menjaga kesehatan masing-masing. 现在我们继续来做 online 崇拜。 Nah, saat ini kita masih terus mengadakan ibadah secara online. 无论怎样，我们一定认真来参加崇拜。 Dan dengan kondisi ini pun, marilah kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. 全心全意来敬拜上帝。 Marilah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita menyembah akan Tuhan. 现在我们教会用2个方法来可以奉献。 Nah, saat ini gereja kita menggunakan 2 cara bagi jemaat untuk memberikan persembahan. 第一个方法就是我们用银行的账号来奉献。 Cara pertama, kita bisa menggunakan transfer ke rekening bank. 还有一个方法就是直接来到教会来奉献。 Dan satu lagi, kita bisa langsung antarkan persembahan kita ke gereja. 特别下周崇拜是5月的最后的崇拜， Dan khususnya minggu depan merupakan minggu terakhir di bulan Mei. 所以我们有为宣教的奉献。 Oleh karena itu, minggu depan kita akan mengadakan persembahan untuk misi. 现在我们教会正在写圣经当中， Nah, saat ini gereja kita mengadakan gerakan menyalin Alkitab. 特别感谢主，现在不少的会友认真来参与写圣经当中。 Dan kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena saat ini banyak sekali jemaat Tuhan yang ikut berpartisipasi dalam gerakan ini. 我们写圣经的时候，更清楚的明白上帝的旨意。 Nah, ketika kita menyalin Alkitab, kita lebih lagi jelas mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. 还有一个重要的就是多多念神的话语， Dan satu lagi hal yang penting yaitu marilah kita lebih banyak membaca Alkitab. 还有一个我们努力祷告， Dan kita terus bergiat untuk berdoa. 特别为了国家、为了教会、为了个人的身体健康，多多祷告。 Dan khususnya kita berdoa untuk negara kita, untuk gereja kita, dan untuk keluarga kita masing-masing. 今天我跟大家一起来分享的经文是《列王纪上》18章19节和19章11节2节经文。 Nah, nas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19, kemudian pasal 19 ayat yang ke-11. 我们一起来诵读一下。 Mari kita sama-sama membacanya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 主啊，崇拜当中我们要听你的话语， Dalam waktu ibadah ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 主啊，我们要得着力量， Tuhan, kami sungguh mau beroleh kekuatan di dalam Engkau. 所以我们要依靠上帝的话语。 Oleh karena itu kami mau bersandar kepada kuasa kebenaran firman Tuhan. 主啊，我们听神的话语的时候，真需要生命的智慧。
Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh perlu hikmat bijaksana daripada Roh Kudus-Mu. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 以上的祷告奉靠耶稣基督而求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，在旧约圣经当中，我们能看到不少的先知。 Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kitab perjanjian lama kita bisa menemukan begitu banyak nabi-nabi. 我现在今天的崇拜当中，我要跟大家一起来分享以利亚的先知。 Nah, di dalam ibadah hari ini saya mau men-sharingkan bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yaitu tentang Nabi Elia. 是的，以利亚先知也是在旧约圣经当中的伟大的先知之一。 Nah, Nabi Elia merupakan salah satu nabi terbesar di dalam perjanjian lama. 他的在地上经历是特别的。 Dan pengalamannya selama dia hidup di dunia ini itu merupakan satu pengalaman yang sangat spesial. 我们在旧约圣经当中，我们看到了两个人 Nah, di dalam kitab perjanjian lama kita bisa menemukan ada dua orang. 一个是以诺，还有一个是以利亚。 Yang pertama itu adalah Henok dan yang kedua itu adalah Elia. 这两个人的共同点是什么呀？ Nah, apa persamaan daripada kedua orang ini? 是的，这两个人都是还没死之前被提了上天上去了。 Nah, kedua orang ini mereka tidak mengalami kematian. Sebelum kematian menjemput mereka, mereka telah terlebih dahulu terangkat ke surga. 所以这个是以利亚来说特别的经历啊。 Oleh karena itu bagi Elia ini merupakan satu pengalaman yang sangat spesial. 亲爱的弟兄姐妹们，你们知道吗？以利亚的名字的意思， Nah, saudara-saudari kekasih, apakah kita mengerti? Apakah kita tahu apa arti dari nama Elia? 以利亚他的名字的意思就是我的神就是耶和华。 Elia itu artinya bahwasanya Allahku adalah Yehova. 我们透过他的名字可以知道了，他的中心是在上帝里面。 Nah, melalui namanya kita tahu bahwasanya fokus dalam kehidupannya itu adalah hanya di dalam Tuhan. 他什么时候活动的先知呢？ Nah, Nabi Elia ini beraktivitas pada zaman apa? 分裂王国的时候， Nah, Nabi Elia hidup pada zaman terpecahnya kerajaan. 因着所罗门的犯罪， Oleh karena kejatuhan dosa daripada Salomo, 以色列分裂了两个国家， maka negara Israel terpecah menjadi dua. 一个是南犹大，还有一个是北以色列。 Yang pertama adalah Yehuda Selatan dan yang kedua adalah Israel Utara. 那时候以利亚在北以色列当中活动的先知， Nah, pada waktu itu Nabi Elia merupakan nabi yang hidup di Israel Utara. 特别他活动的时候的君王就是亚哈的。 Nah, khususnya ketika dia hidup itu pada saat pemerintahan Raja Ahab. 这亚哈君王是非常邪恶的君王。 Nah, Raja Ahab ini merupakan raja yang sangat kejam sekali. 那时候很多的百姓都拜偶像当中， Nah, pada waktu itu ada begitu banyak umat Tuhan yang menyembah berhala. 这样的情况之下，活动的先知就是以利亚。 Nah, dalam kondisi keadaan yang seperti ini, hiduplah Nabi Elia. 我们听到以利亚的时候， Nah, ketika kita mendengar nama Elia, 不少的人可以来纪念有一个地方， nah ada begitu banyak orang yang teringat akan satu tempat, 那就是加密山， yaitu Gunung Karmel. 对不对？ Benar? 我们透过加密山的以利亚，我们能看到他真的有能力了。 Nah, melalui kejadian di Gunung Karmel, kita bisa melihat bahwasanya Nabi Elia ini merupakan nabi yang sangat hebat sekali. 我们一起来看一下《列王纪上》18章19节。 Kita bersama melihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 19. 我们一起来读。 Kita baca. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. 这当时有拜巴利偶像的先知，总共450个人。 Nah, di sini tercatat bahwasannya nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. 然后呢，这个阿塞拉的这个拜偶像的人就是400个人。
Dan nabi-nabi Asyera itu ada 400 orang. 总共850个人。 Jadi total ada 850 nabi. 是的，那时候以利亚他一个人跟850个人征战的。 Nah benar bahwasanya pada waktu itu Nabi Elia dia berperang bersama dengan 850 orang. 现在以利亚请他们全部来到加密山。 Nah saat ini Nabi Elia mengundang mereka semua datang ke atas Gunung Karmel. 以利亚为什么请他们来到加密山呢？ Mengapa Elia mengundang mereka ke Gunung Karmel? 我们一起来看一下《列王纪上》18章37节。 Kita bersama melihat ayat yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 是的，这个是以利亚的目的了。 Nah benar ini adalah tujuan daripada Elia. 以利亚让以色列百姓亚哈君王很多的拜偶像的先知，让他们知道谁是真正的上帝了。 Elia mau menyatakan kepada Raja Ahab dan kepada seluruh Israel bahwasanya siapakah Tuhan yang sejati. 当时拜偶像的人，他们早上、中午、晚上一直祷告了。 Nah pada waktu itu nabi-nabi Baal ini mereka menyembah berdoa kepada Allah mereka dari pagi, siang bahkan sampai malam. 他们全部就拜偶像的名而祷告了。 Nah mereka semua memohon kepada Allah mereka untuk berdoa. 但是连一个事情没有发生过了。 Tetapi satu pun perkara tidak ada yang terjadi. 那时候以利亚他向神祷告了， Nah pada saat itulah Nabi Elia dia berdoa kepada Tuhan. 他求上帝的名祷告的时候， Nah ketika dia memohon kepada nama Tuhan, 发生了非常惊讶的神迹了。 maka terjadilah satu mukjizat yang begitu hebat. 我们一起来看一下《列王纪上》18章38节。 Kita bersama melihat ayat yang ke-38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 所有的百姓都看到了有这样的神迹了。 Nah semua orang yang ada di sana mereka melihat mukjizat ini. 那时候他们告白说：“真的，耶和华是真正的神。” Nah pada waktu itu mereka sungguh mengakui dan menyatakan bahwasanya sungguh Tuhan adalah Allah yang sejati. 然后以利亚给他们命令说 Dan kemudian Elia memerintahkan kepada mereka 杀了所有的崇拜巴利的先知。 supaya membunuh semua nabi-nabi Baal yang ada. 这样的神迹其实在哪里发生的呢？ Nah mukjizat ini terjadi di mana? 那就是加密山。 Yaitu terjadi di Gunung Karmel. 所以我们想以利亚的时候， Oleh karena itu ketika kita teringat dengan Nabi Elia, 很多人纪念加密山的以利亚。 maka semua orang hanya teringat kepada Nabi Elia yang di Gunung Karmel. 所以我们常常这样想： Oleh karena itu maka kita sering sekali berpikir bahwa 加密山是什么样的山呢？ bahwasanya Gunung Karmel itu adalah gunung yang bagaimana? 那就是胜利的山。 Yaitu satu gunung yang sangat sakral sekali. 以利亚他一个人跟850个拜偶像的先知征战的时候，以利亚得胜的山。 Yaitu merupakan satu gunung di mana Nabi Elia dia berperang melawan 850 nabi-nabi Baal. 但是，亲爱的弟兄姐妹们， Tetapi saudara-saudara yang kekasih, 我们听以利亚的名字的时候， ketika kita mendengar Nabi Elia, 是的，纪念加密山也是重要， benar kalau kita mengingat Gunung Karmel itu juga penting. 但是还有一座山。 Tetapi masih ada satu gunung lagi. 我们想以利亚的时候， Ketika kita mengingat nama Nabi Elia, 还有一座山， masih ada satu gunung lagi, 那就是何烈山。 yaitu Gunung Horeb. 我青年的时候，我念了列王纪上的时候， Dulu ketika saya remaja, ketika saya membaca kitab satu Raja-Raja, 不太明白了。 tidak begitu mengerti. 因为列王纪上18章和列王纪第19章的气氛是完全不一样的。 Karena suasana, karena kondisi di satu Raja-Raja pasal 18 dan satu Raja-Raja pasal 19 itu sungguh keadaan yang berbeda.
那18章当中能看到了有力量的以利亚。 Di pasal 18 kita melihat bahwasanya sungguh ini Nabi Elia yang sangat hebat luar 但 biasa. 是念19章的时候，看不见了有这样的以利亚。 Tetapi ketika membaca 1 Raja-Raja pasal 19 maka sudah tidak melihat Nabi Elia yang luar biasa itu. 18章当中，以利亚对850个这个拜偶像的先知征战了。 Nah di pasal 18 Nabi Elia berperang dan menang melawan 850 Nabi Baal. 这多么有力量的样子呢？ Nah ini merupakan satu kondisi yang memperlihatkan dia begitu hebat sekali. 但是在第19章当中，看不见了有这样的有力量的以利亚。 Tetapi di pasal 19 kita sudah tidak melihat Nabi Elia yang luar biasa itu. 他的样子是什么样的呢？ Tetapi bagaimana kondisi, bagaimana sikapnya saat ini? 我们一起来看一下《列王纪上》第19章第4节。 Kita bersama melihat pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 这个是现在以利亚的样子了。 Nah ini adalah kondisi Elia saat ini. 怎么样？18章、19章的以利亚的样子是一样的吗？ Nah kita lihat apakah di pasal 18 dan di pasal 19 kita melihat Elia yang sama? 完全不一样。 Ini Elia yang sungguh berbeda. 那为什么以利亚有这样的样子呢？ Nah, mengapa Elia bersikap seperti ini? 因为当时的亚哈的太太耶西别听到了在加密山的事情了。 Nah, karena Ratu Izebel yaitu permaisuri daripada Raja Ahab, dia mendengar kejadian yang telah terjadi di Gunung Karmel. 他听到了这个以利亚杀了所有的巴利的先知。 Ratu Izebel telah mendengar bahwasanya Nabi Elia telah membunuh nabi-nabi Baal yang ada. 所以现在耶西别要招了以利亚的生命啊！ Oleh karena itu, maka saat ini Ratu Izebel berniat untuk membunuh Elia. 以利亚听到了有这样的信息， Nah, ketika Elia mendengar kabar ini, 所以他要保守自己的生命而逃跑了。 oleh karena dia mau menyelamatkan dirinya, maka dia berlari dan bersembunyi. 他逃跑的时候， Nah, ketika dia dalam pelariannya, 到了梧桐树下面了。 dia sampai ke sebuah pohon arar. 然后呢，在这个树下面，他现在求主啊，你赶快取了我的生命啊！ Nah, ketika dia berada di bawah pohon arar ini, dia katakan kepadaku, ya Tuhan, biar kiranya ambillah nyawaku. 所以现在我们看不见了在加密山的有力量的以利亚。 Oleh karena itu, saat ini kita tidak lagi melihat Nabi Elia yang hebat yang di Gunung Karmel itu. 现在他的样子非常软弱的样子了。 Nah, saat ini kita melihat Nabi Elia yang sangat lemah sekali. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们常常想以利亚的时候 kita sering sekali memikirkan tentang Nabi Elia, 啊，我们误会了， kita salah paham. 他有力量的先知， Dia ini adalah nabi yang sangat hebat. 真的没有这样的软弱的样子的。 Sungguh dia ini tidak ada lemahnya. 但是，亲爱的弟兄姐妹们， Tetapi saudara-saudari yang kekasih, 以利亚他也是人， Nabi Elia pun adalah seorang manusia. 他跟我们一样的人。 Dia itu sama seperti kita adalah manusia. 有时候胜利当中，有时候喜乐当中。 Kadangkala ada dalam kondisi kemenangan, kadangkala ada dalam kondisi yang sukacita. 但是也有了，有时候软弱的，也有时候软弱的样子了。 Tetapi kadangkala dia juga mengalami kelemahan, kadangkala dia juga serba kekurangan. 虽然以利亚有力量， Sekalipun Nabi Elia dia berkuasa, 但是这样的力量是从谁而来呢？ tetapi kuasa yang dia miliki itu datangnya dari mana? 这样的力量是从上帝而来的。 Kuasanya pun itu datangnya dari Tuhan. 若上帝不赐给他力量的话， Jikalau Tuhan tidak memberikan kepada dia kuasa, 他什么都不能做到。 maka dia tidak mampu melakukan apapun. 是的，这个是我们的样子了。 Nah, ini juga adalah merupakan kondisi kita. 这样情况之下的以利亚，他怎么能得到恢复的恩典呢？ Nah, di dalam
Nah, Elia yang dalam kondisi lemah seperti ini, bagaimana dia mendapatkan kekuatan? 他怎样恢复呢？ Bagaimana dia memulihkan rohaninya? 这个是今天的讲道当中非常重要的一部分了。 Nah, ini merupakan bagian terpenting di dalam khotbah hari ini. 他现在他裸通树下面了， Nah, saat ini dia berada di bawah pohon arar. 他的样子就是非常软弱的。 Dan kondisinya itu sangat lemah sekali. 那时候上帝叫他了， Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada dia. 上帝已经知道了他是非常软弱的， Tuhan tahu bahwasannya dia ini orang yang cukup lemah. 所以上帝首先帮助他。 Oleh karena itu terlebih dahulu maka Tuhan menolong dia. 然后呢，上帝对他说 Dan kemudian Tuhan berfirman kepadanya, 你一定到了我的山， kamu akan sampai ke gunungku. 但是从罗通这个树下面到那这个河烈山的距离是很远的。 Nah, tetapi jarak dari pohon arar ini sampai ke gunung Horeb itu merupakan jarak yang sangat jauh. 这不是一天之内可以到的地方了， Ini bukanlah jarak yang bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. 所以上帝帮助他。 Oleh karena itu maka Tuhan menolong dia. 上帝怎样帮助他呢？ Nah, bagaimana cara Tuhan menolong dia? 我们看一下《列王纪上》第19章第6节。 Kita bersama melihat ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. 还有，我们继续来看一下第7节。 Kita lanjut melihat ayat yang ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 这多么安慰的神的话语啊！ Nah, bukankah ini satu firman Tuhan yang begitu menguatkan dan menghiburkan? 上帝不是责备以利亚， Tuhan tidak memarahi Elia. 为什么？ Mengapa? 上帝已经知道了以利亚的情况。 Karena Tuhan mengetahui bagaimana kondisi Elia saat ini. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在上帝已经十分了解了我们的所有的一切的情况的。 dalam kondisi dan keadaan yang kita hadapi saat ini pun Tuhan mengerti dan memahami segala kondisi dan keadaan kita. 这virus corona 的情况是突然来了。 Dan kondisi virus corona ini tiba-tiba datang. 是的，virus corona 之前，我们来到教会堂，我们都聚在一起来做崇拜了。 Sebelum virus corona, kita bisa bersama-sama datang beribadah di hadapan Tuhan. 还有每个人可以做到了自己的生意。 Dan setiap kita bisa mengerjakan pekerjaan dan usaha kita masing-masing. 然后呢，孩子们可以直接到了这个学校了。 Dan anak-anak kita semuanya bisa bersekolah dengan baik. 但是现在因为这个 virus corona 的原因，什么都停了。 Tetapi saat ini dengan kondisi virus corona yang ada, maka semuanya telah terhenti. 所以现在不少的会友啊，心里很难过当中。 Oleh karena itu saat ini ada begitu banyak jemaat Tuhan yang dalam kondisi keadaan yang sangat sedih. 是的，上帝现在都知道了现在我们的情况了。 Dan ketahuilah bahwasanya Tuhan mengerti dan memahami keadaan kita saat ini. 重要的是什么呢？ Yang terpenting ialah 上帝已经都准备好了怎样帮助我们了。 bahwasanya Tuhan telah mempersiapkan dengan begitu baik cara untuk menolong kita. 因为上帝现在知道了以利亚的情况， Karena Tuhan pun mengerti, memahami kondisi dan keadaan Elia saat ini. 所以上帝准备了为他的饮食啊。 Oleh karena itu maka Tuhan pun mempersiapkan makanan dan minuman untuk dia. 然后呢，以利亚得着力量而往前走了。 Dan kemudian Elia makan, minum dan mendapatkan kekuatan, kemudian dia terus melangkah. 圣经说40天他走了， Alkitab mencatat dia berjalan selama 40 hari. 然后呢，他才到了河烈山， Dan kemudian sampailah dia di Gunung Horeb. 但是他还不知道了为什么到了河烈山。 Tapi ketika dia sampai di Gunung Horeb, dia tidak mengetahui mengapa dia bisa sampai di sini. 他到了河烈山的时候，他立刻进入了有一个洞里面的。 Nah, ketika dia sampai di Gunung Horeb, maka ketika dia sampai di Gunung Horeb, maka dia masuk ke dalam sebuah gua. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 以利亚他这个去了河烈山的时候， ketika Nabi Elia dia sampai di Gunung Horeb, 这是谁的决定呢？ ini merupakan keputusan siapa? 这不是以利亚的决定了， Ini bukanlah keputusan daripada Nabi Elia.
上帝叫以利亚让他去何烈山的时候，有上帝的特殊的计划了。 Ketika Tuhan berfirman memerintahkan dia untuk pergi ke Gunung Horeb, maka Tuhan mempersiapkan satu tujuan yang khusus bagi dia. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们现在听以利亚的故事的时候， nah saat ini ketika kita mendengar cerita tentang Nabi Elia, 必须来记住2座山， maka kita harus mengingat ada 2 gunung. 一个是加密山， Yang pertama adalah Gunung Karmel, 还有一个就是何烈山。 dan yang kedua adalah Gunung Horeb. 在加密山的以利亚呢，有力量的以利亚， Elia yang di Gunung Karmel adalah Elia yang sangat berkuasa. 但是到了何烈山的以利亚，没有力量的以利亚。 Tetapi Elia yang sampai di Gunung Horeb itu adalah Elia yang sangat lemah. 是的，我个人来说，加密山的以利亚，我特别喜欢有这样的以利亚。 Nah, bagi saya pribadi, Elia yang di Gunung Karmel adalah Elia yang hebat yang saya sangat kagumi. 但是我准备讲道的时候， Tetapi ketika saya mempersiapkan khotbah ini, 虽然加密山的经历也是重要， sekalipun pengalaman di Gunung Karmel itu adalah pengalaman yang penting, 但是还有一个更重要的就是何烈山。 tetapi pengalaman yang lebih penting daripada pengalaman di Gunung Karmel adalah pengalaman di Gunung Horeb. 虽然以利亚在加密山当中，他经历过耶和华的大能， Sekalipun ketika Nabi Elia berada di Gunung Karmel, dia mengalami kuasa Tuhan. 但是他到了何烈山的时候，他经历过上帝的恩典。 Tetapi ketika dia sampai di Gunung Horeb, dia mengalami akan anugerah Tuhan. 若没有何烈山的经历的话，以利亚真的没有大大的力量的。 Jikalau dia tidak pernah mengalami pengalaman di Gunung Horeb, maka sungguh Elia itu tidak ada apa-apanya. 但是他透过何烈山的经历，他得到了有力量。 Tetapi melalui pengalamannya di Gunung Horeb, dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. 然后呢，他最后担当了他的使命。 Dan kemudian pada akhirnya dia menjalankan amanat yang dinyatakan kepadanya. 我们一起来看一下《列王纪上》第19章第11节。 Kita bersama melihat ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. 现在上帝让以利亚到了何烈山， Nah, saat ini Tuhan menempatkan Elia itu di Gunung Horeb. 为什么上帝让以利亚到了何烈山呢？ Nah, mengapa Tuhan menempatkan Elia di Gunung Horeb? 要责备以利亚吗？ Apakah untuk memarahinya? 上帝来分析你错的是什么？ Apakah Tuhan katakan kepada dia, kesalahanmu itu di mana? 不是这样的， Tidak seperti itu. 我们的上帝是爱的神。 Allah kita adalah Allah yang adalah kasih. 现在上帝已经十分了解了以利亚的情况。 Nah, saat ini Tuhan begitu mengerti dan memahami kondisi keadaan Elia. 现在以利亚多么羞辱了， Nah, saat ini Elia itu mungkin dia merasa begitu malu sekali. 他只有听到了耶西别的声音， Dia hanya mendengar suara daripada Ratu Izebel. 他陷在可怕当中。 Nah, saat ini dia dalam kondisi ketakutan. 他听到这样的声音的时候， Ketika dia mendengar suara seperti ini, 立刻失去了有力量的样子了。 maka dia kehilangan segala kekuatannya. 所以上帝已经知道了，现在以利亚来说真需要的是什么。 Oleh karena itu saat ini Tuhan begitu mengerti, memahami apa yang paling dibutuhkan oleh Nabi Elia. 现在以利亚来说真需要的是什么呀？ Nah, saat ini apa yang paling diperlukan oleh Elia? 他来说真需要的就是恢复啊。 Nah, saat ini yang Elia perlukan adalah pemulihan. 上帝怎样让以利亚恢复起来呢？ Bagaimana cara Tuhan memulihkan Elia? 以利亚到了有这个何烈山之前，他已经经历过了很大的神迹奇事了。 Nah, sebelum Elia sampai di Gunung Horeb, dia telah mengalami satu mukjizat yang begitu hebat. 但是现在因着一个人的声音的原因，一个女人的声音的原因，他现在软弱当中。 Tetapi hanya oleh karena kabar dari Ratu Izebel itu telah membuatnya menjadi lemah. 他现在在何烈山的一个洞里面， Nah, dan saat ini dia berada di sebuah gua di Gunung Horeb. 上帝让他站起来了。
Nah, kemudian Tuhan menyuruh dia untuk keluar, untuk berdiri. 然后呢，以利亚在何烈山的时候，他经历了有非常大的有经历了。 Dan ketika dia di Gunung Horeb pun dia mengalami satu pengalaman yang sangat hebat. 他经历过的就是总共3个了。 Nah, yang dia mengalami ada 3 hal yang luar biasa. 我们一起看一下，第一个，列王纪上第19章第11节。 Kita pertama melihat yang pertama itu di ayat yang ke-11. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. 在这里有一个大风， Nah, di sini dikatakan ada angin besar. 还有我们继续来念一下第11节，继续来念一下。 Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 在这里有什么呀？ Nah, di sini ada apa? 以利亚要看到的是什么呀？ Apa yang dilihat oleh Elia? 有一个地震， Yaitu ada gempa. 还有第19章12节。 Dan kemudian di ayat 12, Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. 在这里，以利亚看到的是什么呀？ nah di sini apa yang dilihat oleh Elia 那就是火。 yaitu api. 第11节当中，以利亚看到了一个大风，还有地震。12节当中，他看到了火。 Nah, di ayat ke-11 tadi Elia melihat satu angin besar, kemudian dia melihat ada gempa. Di ayat ke-12 dia melihat ada api. 这大风、地震、火象征的是到底什么呀？ Nah, angin besar, gempa, dan api ini melambangkan apa? 这都是象征耶和华的临在上帝的大能。 Nah, ini menggambarkan akan kehadiran Tuhan, akan kemahakuasaan Tuhan. 现在以利亚经历了这3个了。 Dan saat ini Elia dia mengalami ketiga hal ini. 他首先看到一个大风， Terlebih pertama dia melihat adanya angin besar. 还有他看到了地震了， Dan kemudian dia melihat gempa. 还有他看到了火。 Dan kemudian dia melihat api. 但是这个3个的共同点是什么呀？ Tapi apa persamaan dari ketiga hal ini? 全部上帝都不存在这个里面的。 Bahwasanya di dalam ketiga hal ini pun tidak ada Allah di sana. 虽然有大风， Sekalipun ada angin besar, 但是上帝不存在了。 tetapi Tuhan tidak ada di sana. 发生了地震， Ketika gempa terjadi, 上帝不存在其中。 Tuhan pun tidak ada di dalamnya. 虽然有火了， Dan sekalipun ada api, 但是上帝也不存在火里面。 tetapi Tuhan pun tidak ada di dalam api itu. 但是以利亚经历的是什么呢？ Tetapi apa yang dialami oleh Elia? 12节我们继续来念一 Kita 下。 terus melanjutkan ayat yang ke-12. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. 火后有微小的声音。 Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. 虽然有大风、地震、火，但是上帝全部不存在这个里面了。 Sekalipun ada angin besar, sekalipun ada gempa, dan sekalipun ada api, tetapi di dalam ketiga hal ini pun Tuhan tidak ada di sana. 现在在以利亚的耳朵当中听到了微小的声音。 Tetapi saat ini di telinga Elia dia mendengar satu suara yang kecil. 以利亚来说，真的重要的是什么呀？ Nah, bagi Elia apa yang paling penting? 在加密山的有力量的样子吗？ Apakah sikap yang hebat ketika di Gunung Karmel? 上帝看的时候，以利亚来说，现在不需要有这样的了。 Nah, bagi Tuhan apa yang diperlukan Elia saat ini bukanlah kekuatan yang di Gunung Karmel, tetapi penghiburan. 现在以利亚来说，真重要的是他听到上帝的声音。 Tapi yang penting bagi Elia saat ini adalah dia bisa mendengarkan suara Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们靠着上帝的时候， ketika kita dekat dengan Tuhan, 往往错了。 kita sering sekali salah. 为什么？ Mengapa? 我们每一时刻，我们期待上帝的特别的能力了。 Setiap kali kita sungguh menantikan akan kuasa Allah yang spesial. 现在我们透过以利亚，我们可以学到的是什么呀？ Nah, saat ini melalui Nabi Elia, apa yang kita pelajari? 上帝现在如何让以利亚恢复起来呢？ Nah, bagaimana cara Allah memulihkan Elia saat ini? 我刚才已经说过， Tadi saya sudah katakan, 虽然有大风、地震、火，但是
不存在上帝了。 Tadi sudah ada angin besar, sudah ada gempa, sudah ada api, tetapi Tuhan tidak ada di sana. 实在以利亚已经经历过了， Dan sesungguhnya Elia telah mengalaminya. 好像他加密山当中已经经历过大风、地震、火了。 Ketika dia di Gunung Karmel, dia telah mengalami angin besar, gempa bumi, dan api. 但是加密山的这个神迹奇事之后啊， Tetapi setelah mukjizat yang terjadi di Gunung Karmel, 以利亚突然他陷在软弱当中。 Elia dia tiba-tiba dalam kondisi yang lemah saat ini. 我们碰到了各种各样的难处的时候， Nah, ketika kita berhadapan dengan kesulitan di dalam kehidupan kita, 虽然我们期待了上帝而来的特别的神迹奇事， sekalipun kita menantikan mukjizat yang datang dari Tuhan, 我们愿意上帝一直立刻赐给我们有大的力量的。 kita rindu supaya Tuhan segera memberikan kita kuasanya. 但是今天的经文怎么说呢？ Tetapi apa yang dikatakan dalam nas firman Tuhan hari ini? 虽然大风、地震、火，但是上帝不存在这样的情况当中。 Sekalipun ada angin besar, gempa bumi, dan api, tetapi Tuhan tidak ada di sana. 上帝现在在哪里啊？ Nah, di manakah Tuhan saat ini? 现在上帝在哪里啊？ Saat ini Tuhan ada di mana? 微小的声音当中， Yaitu di dalam satu suara yang kecil. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们在圣经当中能看到我们的上帝多么有力量的呢？ di dalam Alkitab kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. 他打开了红海了， Dia membelah Laut Merah. 有这样的力量的耶和华，让以色列百姓立刻可以进入到迦南地了。 Dan Allah yang sungguh hebat ini, dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. 但是上帝不是这样做了， Tetapi Tuhan kita tidak melakukan hal yang demikian. 让以色列百姓进入到旷野40年而走了。 Tetapi Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke padang gurun dan hidup di padang gurun selama 40 tahun. 这就是上帝带领自己百姓的方法。 Nah, ini merupakan cara Tuhan memimpin umatnya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 现在我们期待的是什么呀？ nah saat ini apa yang kita nantikan? 从上帝而来的很大的神迹奇事吗？ Apakah mukjizat besar yang datangnya dari Tuhan? 我们真的期待的是就是这个吗？ Apakah sungguh kita hanya menantikan hal ini saja? 虽然我们心里当中也有这样的期待， Sekalipun di dalam hati kita menantikan hal-hal seperti ini, 但是今天我们透过神的话语可以来学习了。 tetapi melalui nas firman Tuhan hari ini kita bisa belajar. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们可以每一天期待了这个看到加密山的神迹奇事吗？ apakah setiap harinya kita sungguh menantikan mukjizat yang terlihat sama seperti di Gunung Karmel? 若上帝做的话， Jikalau sungguh Tuhan menyatakannya, 我们可以每一天经历过加密山的神迹奇事。 maka setiap hari kita bisa mengalami mukjizat seperti di Gunung Karmel. 但是我们看一下我们的一切的生活， Tapi marilah kita bersama melihat bagaimana kehidupan kita. 真的我们每一天我们生活当中发生过了加密山的神迹奇事吗？ Apakah sungguh kenyataannya di dalam kehidupan kita selalu terjadi mukjizat seperti di Gunung Karmel? 好像不是这样的了。 Sepertinya tidak. 加密山的神迹奇事呢，这个是从上帝而来的特殊的恩典了。 Mukjizat di Gunung Karmel merupakan satu anugerah khusus yang datang daripada Tuhan. 现在以利亚在加密山当中，跟850个的这个拜偶像的先知征战的时候得胜的以利亚， Nah, waktu Elia di Gunung Karmel, dia berperang bersama dengan 850 nabi Baal dan dia mengalami kemenangan. 但是现在耶西别要找自己的生命啊！ Tetapi saat ini Izebel mau mencari dan membunuh dia. 以利亚看世界的时候， Elia. 以利亚看世界的时候， Ketika Elia melihat kondisinya, 这个世界没有改变了， maka masalahnya ini tidak berubah. 他依靠上帝的力量， Dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. 透过他显出来上帝的神迹奇事。 Dan melalui keberadaannya dia menyatakan mukjizat yang dari Tuhan. 虽然他杀了这个巴利的先知了， Sekalipun dia telah membunuh 850 nabi Baal, 但是世界呢怎么样啊？
Tetapi bagaimana kondisinya? 已经改变了吗？ Apakah kondisinya masalahnya telah selesai? 不是这样了。 Tidak seperti itu. 现在耶西别，现在他生气当中，他现在要找以利亚的生命啊！ Nah, saat ini Ratu Isabel dia sedang marah dan dia mau mencari Elia untuk membunuh dia. 所以现在以利亚软弱当中， Oleh karena itu maka saat ini Nabi Elia dalam kondisi yang sangat lemah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 虽然在我们生活当中没有加密山的经历了， sekalipun di dalam kehidupan kita tidak mengalami pengalaman seperti di Gunung Karmel, 但是我们仍然，我们来听到从何烈山来的上帝的声音。 tetapi sering sekali di dalam kehidupan kita mendengar suara yang dari Gunung Horeb. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们一起来看一下， mari kita bersama melihat 现在以利亚软弱的时候， saat ini ketika Elia dalam kondisi lemah, 上帝怎么说呀？ nah apa yang Tuhan katakan? 以利亚，你站起来，你这个还得去加密山，有这样说吗？ Apakah Tuhan katakan Elia bangkitlah pergilah ke Gunung Karmel? Apakah Tuhan katakan seperti itu? 上帝不是这样说了。 Tuhan tidak katakan seperti itu. 在绝望当中的以利亚，上帝对他怎么说呢？ Nah, Elia yang dalam kondisi kekecewaan, apa yang Tuhan katakan kepada dia? 你现在去何烈山。 Saat ini pergilah ke Gunung Horeb. 为什么这样？ Nah, mengapa seperti itu? 若以利亚再来去加密山的话， Jikalau Elia dia kembali ke Gunung Karmel, 这样的软弱当中，他可以经历过上帝的神迹奇事吗？ apakah Elia yang dalam kondisi lemah saat ini dia bisa mengalami kembali mukjizat yang dari Tuhan? 这样的情况之下，他去了加密山的时候啊，他什么都不能做了。 Nah, dalam kondisi keadaannya saat ini yang lemah, jikalau dia kembali ke Gunung Karmel, maka dia tidak akan mengalami apapun. 所以上帝已经知道了。 Oleh karena itu, maka Tuhan itu telah sungguh mengetahui 以利亚来说，真需要的是什么呢？ apa yang sungguh-sungguh diperlukan oleh Elia saat ini. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们都不知道了，这个 virus corona 到底什么时候全部来结束？ tidak ada seorang pun yang saat ini mengetahui sampai kapan virus corona ini akan berakhir. 但是我们相信， Tapi kita percaya, 若上帝命令说话的话， jikalau Tuhan yang berfirman, 一瞬间都这个出名了这个 virus corona。 maka dalam sekejap, dalam sekali saja, maka akan habislah, musnahlah virus corona ini. 但是我们已经都看见了， Tapi kita sendiri juga telah melihat bahwa 上帝现在不是这样做了。 saat ini Tuhan tidak melakukan hal seperti itu. 这样的情况之下，我们怎么做好的呢？ Nah, dalam kondisi keadaan saat ini apa yang seharusnya kita lakukan? 仍然呼求，仍然我们求大大的神迹奇事，好吗？ Apakah kita terus memohon mukjizat besar yang daripada Tuhan? 我想的时候啊，我们别这样了。 Saya berpikir bahwasanya kita tidak perlu seperti itu. 这样的情况之下，我们可以做的是什么呀？ Nah, di dalam kondisi saat ini apa yang bisa kita kerjakan? 我们去的山不是加密山， Kita tidak lagi pergi ke Gunung Karmel, 我们一定要去何烈山， tetapi kita harus pergi ke Gunung Horeb. 因为在何烈山当中，上帝对于我们要说话了。 Karena di Gunung Horeb lah Tuhan mau berbicara kepada kita. 这样难过的事情当中， Nah, di dalam kondisi yang serba sulit seperti ini, 我们软弱的时候， ketika kita lemah dalam kondisi saat ini, 我们依靠圣灵，我们一定要达到了何烈山。 marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dan kita sampai di Gunung Horeb. 因为在何烈山当中，上帝对于我们要说话。 Karena di Gunung Horeb lah Tuhan mau berfirman kepada kita. 若上帝对于我们要说话的话， Jikalau Tuhan saja mau berfirman kepada kita, 我们可以得到力量。 maka kita akan beroleh kekuatan. 在我们面前的所有的很难的事情都是无所谓了。 Maka segala kondisi, segala kesulitan yang ada di hadapan kita saat ini bukanlah menjadi persoalan lagi. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 何烈山是什么样的山呢？ Gunung Horeb itu gunung yang seperti apa? 这是西奈山。 Gunung Horeb adalah Gunung Sinai. 以色列百姓离开埃及地的时候， Ketika bangsa Israel meninggalkan tanah Mesir, 他们到了西奈旷野。
mereka sampai di padang gurun Sinai. 那时候，上帝叫摩西， Nah, pada saat itu Tuhan memanggil Musa 摩西上了何烈山。 dan kemudian Musa naik ke Gunung Horeb. 他上了何烈山的时候， Ketika dia naik ke Gunung Horeb, 上帝对他说话了。 nah pada waktu itu Tuhan berfirman pada Musa. 然后呢，上帝准备了为了以色列百姓的话语了。 Nah, pada waktu itu Tuhan juga telah mempersiapkan firman untuk bangsa Israel. 所以现在这样的难处当中，我们一定要上何烈山。 Oleh karena itu dalam kondisi yang serba sulit saat ini, kita juga harus naik ke Gunung Horeb. 虽然我们心中渴慕加密山的神迹启示， Sekalipun dalam hati kita merindukan, kita menantikan pengalaman mukjizat di Gunung Karmel. 是的，心中有这样的期待盼望也是对了。 Benar, dengan harapan yang seperti itu pun bukanlah hal yang salah. 但是现在更需要的就是何烈山当中的上帝的声音。 Tetapi saat ini yang paling penting adalah firman Tuhan yang akan dinyatakannya bagi kita di Gunung Horeb. 那时候，上帝对他说 Nah, pada waktu itu Tuhan berfirman kepadanya,：“ 以利亚，你在这里做什么？” Tuhan berfirman kepada Elia, Tuhan katakan kepada dia, Elia, apa yang engkau lakukan di sini? 以利亚呀，你在这里做什么？ Elia, apa yang engkau kerjakan di sini? 现在上帝对我们要说了， Nah, saat ini Tuhan juga mau berfirman kepada kita. 以琳当的整个会友啊，你们在这里做什么？ Hai jemaat Elim yang terkasih, apa yang kalian kerjakan di sini? 现在上帝对我们教会这样问了： Nah, saat ini Tuhan berfirman kepada gereja kita. 亲爱的以琳堂的会友啊，你们现在在这里做什么呢？ Hai jemaat Elim yang terkasih, apa yang kalian kerjakan di sini? 那时候以利亚他全部都回答说了。 Nah, pada waktu itu Elia menjawab dengan begitu lengkap. 他上帝面前全部都说出来了。 Di hadapan Tuhan dia katakan, dia nyatakan semuanya. 上帝已经都知道了。 Dan Tuhan telah mengetahui itu semuanya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 这样情况之下，我们能做的是什么呀？ di dalam kondisi keadaan saat ini apa yang bisa kita kerjakan? 我们继续带着软弱的样子，有这样做好吗？ Apakah kita terus dalam kondisi lemah, kita terus melangkah? 还是我们要得着力量而恢复起来呢？ Ataukah kita meroleh kekuatan daripada Tuhan dan kita dipulihkan? 我们怎样恢复起来呢？ Nah, bagaimana caranya kita dipulihkan? 我们透过微笑的上帝的声音，我们可以恢复起来。 Melalui suara keheningan yang daripada Tuhan, marilah setiap kita dipulihkan. 虽然这个是小的声音， Sekalipun ini adalah bunyi yang sangat hening, 但是这个是谁的声音呢？ tapi ini adalah suara siapa? 这个是上帝的声音呢。 Ini adalah suaranya Tuhan. 上帝的声音多么有力量啊！ Suara Tuhan itu begitu berkuasa. 上帝用什么来创造天地万物呢？ Dengan firman-Nya Tuhan menciptakan seluruh isi alam semesta. 用自己的声音来创造天地万物了。 Dengan firman-Nya dia menciptakan seluruh dunia ini. 虽然这个是微笑的声音， Sekalipun ini adalah satu suara yang hening, 但是这个是有力量的声音了。 tetapi ini adalah suara yang berkuasa. 所以我们能努力靠近何烈山当中的上帝。 Oleh karena itu marilah kita juga bergiat untuk dekat kepada Gunung Horeb. 我们努力靠近何烈山的上帝的声音。 Oleh karena itu marilah kita dekat kepada Gunung Horeb, kita dekat kepada suara Allah yang hening. 那时候以利亚得到了一个新的使命啊！ Nah, pada waktu itu Elia mendapatkan satu perintah yang baru. 我们都不知道了，他完全明白了从上帝而来的使命，他完全明白还是不太明白了呢？ Nah, kita sendiri juga tidak tahu apakah Elia dia sungguh mengerti, memahami perintah yang Tuhan berikan kepada dia atau tidak. 但是以后啊，过了时间之后啊，上帝的计划必成就了。 Tetapi setelah lewat waktu itu, maka rencana yang daripada Tuhan sungguh digenapi. 这个是上帝而来的恩典了。 Ini merupakan anugerah yang datang dari Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih,
是的，以利亚是在旧约圣经当中伟大的先知当中之一了。 Kita tahu bahwasanya Nabi Elia merupakan salah satu nabi yang terhebat di dalam perjanjian lama. 他有加密山当中的有力量的以利亚， Dia merupakan Nabi Elia yang hebat ketika di Gunung Karmel. 但是我们第19章当中也看到了软弱的以利亚。 Tetapi di pasal 19 kita juga melihat Nabi Elia yang lemah. 上帝怎样解决了他的问题呢？ Nah, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan permasalahannya? 他继续的去那这个加密山吗？ Apakah dia kembali ke Gunung Karmel? 不是了， Tidak. 上帝让他来到何烈山。 Tetapi Tuhan membawa dia ke Gunung Horeb. 那时候，上帝用微小的声音对他说话了。 Dan pada waktu itu Tuhan menggunakan bunyi angin sepoi-sepoi kepada dia. 虽然我们在每天生活当中没有经历过了那加密山的经历了， Sekalipun di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak atau belum pernah mengalami pengalaman seperti di Gunung Karmel, 但是我们无论在哪里，我们可以经历了何烈山的。 tetapi dimanapun kita berada, kita bisa mengalami pengalaman di Gunung Horeb. 所以，我们天天我们打开圣经，多多念神的话语。 Oleh karena itu, marilah setiap hari kita selalu membuka Alkitab, kita membaca, merenungkan firman Tuhan. 然后呢，我们多多祷告。 Dan kita lebih bergiat untuk berdoa. 虽然环境是这样， Sekalipun kondisi keadaan saat ini seperti ini, 但是我们的上帝是活着的神。 tetapi Allah kita itu adalah Allah yang hidup. 他现在透过有这样的环境，要对我们要说话了。 Dan melalui kondisi keadaan saat ini Tuhan juga rindu untuk berbicara kepada setiap kita. 所以我们要靠近何烈山的上帝的声音。 Oleh karena itu marilah kita dekat kepada suara Tuhan yang di Gunung Horeb. 若我们可以经历过何烈山当中的上帝的话，我们可以得到力量。 Jikalau kita bisa mengalami suara Tuhan yang di Gunung Horeb, suara yang hening, bunyi yang angin sepoi-sepoi, maka kita beroleh kekuatan dari Tuhan. 愿上帝祝福我们的一切的生活。 Kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美。 Mari kita naikkan sebuah pujian. Urun 是住在美丽的高山，我是躺卧在避难的幽谷。当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。再来唱。 无论是住在美丽的高山，美丽的高山，或是躺卧在避难的幽谷，当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。云上太阳。 云上太阳，它总不改变。虽然像雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变。它不改。云上太阳，阿门。 云上太阳，它总不改变。虽然下雨洒在脸上，云上太阳，它总不改变。它不改变。 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 虽然我们面对了各种各样的难处了， sekalipun kita menghadapi begitu banyak kesulitan, 但是我们已经唱赞美过了。 tetapi kita telah menyanyikan pujian ini. 我们的上帝是
永远不可改变了， Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. 因为他是耶和华。 Karena dia adalah Allah Yehova. 我们再来唱赞美一首歌， Kita kembali naikkan sebuah pujian. 耶和华，你是我的神。 Tuhan, sungguh Engkau adalah 我 Allah. 们一起来唱赞美的时候， Dan ketika kita menaikkan pujian 我 ini, 们依靠信心而来唱。 mari kita menyanyikannya dengan penuh iman di 耶和 hadapan 华，你是我的神。 耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，又是将我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。纵然仇敌，阿门。 纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。 亲爱的天父，真感谢。 Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 这样的情况之下，我们现在软弱当中， Di dalam kondisi keadaan saat ini kami semua mengalami kelemahan ya Tuhan. 所以我们也真需要和烈山的声音。 Oleh karena itu kami juga perlu suara angin sepoi-sepoi di Gunung Horeb. 因为你的声音有力量， Karena suara Tuhan sungguh berkuasa. 我们听到你的声音的时候，我们可以恢复起来。 Ketika kami mendengarkan suara Tuhan, maka setiap kami akan dipulihkan. 主啊，我们实在不知道将来的一切的事情， Tuhan, kami sungguh tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan 所以 datang. 我们真需要你的带领。 Oleh karena itu kami sungguh perlu akan pimpinan Tuhan. 所以我们在这样的情况之下，我们靠着你的声音而往前走。 Oleh karena itu di dalam kondisi keadaan saat ini kami terus mengandalkan kuasa Tuhan dan kami terus melangkah ke 是 depan. 的，主啊，我们相信耶和华，你是我的神， Tuhan, sungguh kami percaya Yehova Engkau adalah Tuhan kami. 你是我们的磐石， Engkau adalah batu karang 你 kami. 是我们的山寨， Engkau adalah gunung batu kami. 所以我们十分依靠你的力量。 Oleh karena itu kami mau sepenuhnya mengandalkan kuasa Tuhan. 主啊，你特别看顾保护我们一领堂的会友家庭。 Tuhan, kiranya Engkau yang secara khusus menjaga dan memelihara seluruh keluarga daripada jemaat Elim. 主啊，虽然我们现在难过当中， Sekalipun pada saat ini kami semua dalam kondisi yang sulit, 但是因着你的力量，因着你的爱，我们可以恢复起来。 tetapi oleh karena kekuatan dan oleh karena kasih-Mu, biarlah setiap kami boleh dipulihkan. 主啊，我们相信你的爱是永不改变的爱。 Bapa, kami percaya bahwasanya kasih-Mu adalah kasih yang tidak pernah berubah. 我们的一切都放在你的手中， Dan kami sungguh menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. 求求你天天与我们同行同在， Kiranya Tuhan yang setiap hari menjaga dan beserta dengan 把所有 kami. 的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama 以上 Tuhan. 的祷告奉靠耶稣基督而求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典，上帝的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。